salam sejahtera dan selamat datang semua sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Baiklah kawan-kawan, pernahkah kamu semua bertanya, bila kita bercakap tentang politik di Malaysia, kenapa isu kaum dan agama selalu menjadi bahan utama? Dan kenapa ada sesetengah pemimpin politik yang masih lagi bermain dengan sentimen yang boleh mencetuskan perpecahan, padahal kita sudah lebih 60 tahun merdeka? Baiklah, pada video kali ini ada satu lagi contoh yang agak mengganggu, dan ia datang daripada seorang pemimpin PAS kawasan Sungai Buloh, yaitu Zaharuddin Muhammad. Mungkin ramai yang tidak kenal dia sebelum ini, tetapi selepas satu hantaran Facebook yang dia telah buat baru-baru ini, nama dia pun naik. Ya, nama dia naik, tetapi bukan sebab yang membanggakan. Hantaran itu sebenarnya satu bentuk satira, kata dia. Tetapi bila kita tengok kandungannya, ia mengundang pelbagai persoalan. Dalam postingan tersebut, Zaharuddin membayangkan satu senario masa depan. Kononnya Malaysia akan ada Perdana Menteri berbangsa Cina dalam 30 hingga 40 tahun akan datang. Baik, sampai sini mungkin tidak terlalu pelik. Tetapi apa yang menjadi masalah besar ialah apabila dia masukkan sekali gambar Lieutenant General Johnny Lim Eng Seng, pegawai tinggi Angkatan Tentera Malaysia yang baru sahaja dinaikkan pangkat kepada 3 bintang. Dan gambar itu disertakan dengan caption yang kata, ia sekadar hiasan. Sekadar hiasan. Kamu rasa logik atau tidak? Kenapa perlu memasukkan gambar seorang anggota tentera yang tidak terlibat langsung di dalam politik kalau tidak ada niat tertentu? Tidak lama selepas itu posting itu pun dipadam. Tetapi macam biasa, benda yang sudah viral tidak akan boleh dipadam dari ingatan rakyat begitu sahaja. Ahli Parlimen Bangi dari DAP, Shahridzan Johan, antara yang paling lantang bersuara. Dia kata Zaharuddin tidak boleh cuci tangan dan salahkan orang lain sebab kononnya orang salah faham ataupun putar belit kenyataan dia. Shahridzan kata kalau gambar itu tidak ada kaitan langsung, kenapa perlu dimasukkan? Dan kalau niat sebenar hanyalah satira, kenapa pilih gambar pegawai ATM berbangsa Cina yang baru sahaja dinaikkan pangkat? Jelas sekali yang ada niat tersembunyi untuk mencetuskan polemik kaum. Shahridzan juga mengaitkan perkara ini dengan corak politik PAS dan Perikatan Nasional yang menurutnya masih lagi bergantung pada isu-isu perkauman dan perpecahan untuk menarik sokongan rakyat. Beliau menyeru rakyat Malaysia yang cintakan perpaduan agar menolak politik seperti ini. Satu kenyataan yang keras tetapi penuh makna kalau kita renung kembali. Tidak cukup dengan itu, Ketua Pemuda PKR Kamil Munim juga telah masuk campur. Dia berkata Islam sendiri tidak ajar umatnya untuk menyemai kebencian berdasarkan kaum. Malah beliau menegaskan bahwa tindakan seperti ini bukan sahaja tidak Islamik tetapi juga bahaya kepada keharmonian negara. Dari DAP pula, penasihatnya Lim Guan Eng turut mendesak agar tindakan undang-undang dikenakan ke atas Zaharuddin atas dakwaan menghasut dan membangkitkan sentimen perkauman. Cuma Zaharuddin pula dalam kenyataan kepada media tetap mempertahankan dirinya sendiri. Dia berkata yang gambar Johnny Lim tidak ada kaitan pun dengan teks yang ditulis. Katanya itu hanyalah satira dan dia tidak ada niat untuk hina sesiapapun. Tetapi permohonan maaf tidak ada. Penjelasan lanjut tentang gambar itu digunakan tidak ada juga. Yang ada cuma alasan dan kenyataan kononnya netizen saja yang spin cerita ini. Kalau kita tengok sejarah, ini bukanlah kali pertama pemimpin PAS ataupun Perikatan Nasional menggunakan naratif perkauman untuk menimbulkan kerisauan dalam kalangan masyarakat Melayu. Sebelum ini pun pernah ada kenyataan dari pemimpin mereka yang seolah-olah menggambarkan bahwa kuasa politik Melayu Islam sedang terancam. Dan bila wujud individu bukan Melayu ataupun bukan Islam yang capai kejayaan,
sama ada di dalam sektor kerajaan, ekonomi ataupun keselamatan negara, akan ada suara-suara tertentu yang coba memanipulasi perkara itu supaya menjadi bahan kebimbangan. Dan apa yang sangat membimbangkan dalam kes ini ialah penggunaan gambar anggota tentara. ATM adalah institusi yang sepatutnya bebas dari politik. Mereka mempertahankan negara tidak kira kaum, agama ataupun latar belakang. Tetapi kali ini gambar pegawai ATM digunakan untuk satu naratif politik yang berbaurkan perkauman. Itu sesuatu yang sangat bahaya bagi saya. Ia seolah-olah mempolitikkan tentera kita, dan ini bukanlah sesuatu yang boleh kita mengambil mudah. Sekarang coba bayangkan, kalau benda yang sama dilakukan oleh mana-mana pemimpin dari DAP ataupun PKR. Contohnya, kalau mereka masukkan gambar Jenderal Melayu dalam satu satira tentang masa depan politik Cina. Agak-agak apa reaksi PAS dan PN? Sudah tentu akan menjadi satu isu yang besar. Mungkin akan ada desakan agar dikenakan tindakan undang-undang, demo jalanan, malah mungkin tuduhan menghina Melayu ataupun Islam. Persoalannya kenapa bagi pihak sendiri yang buat tiba-tiba menjadi hanyalah satira? Kenapa bila orang lain buat terus dianggap sebagai hasutan? Adakah ini contoh politik hipokrit yang semakin menular sekarang? Apa yang lebih menyedihkan ialah dalam kita sedang coba membina semula perpaduan, sedang coba menghapuskan politik identiti yang memecah belahkan rakyat, ada pula pemimpin yang dengan selambanya masih lagi bermain isu perkauman. Sedangkan rakyat sekarang makin matang, makin muak dengan permainan lama yang kitar semula macam ini. Orang muda hari ini nak politik yang bersih, ikhlas, dan berfokus pada solusi dan bukannya provokasi. Sahabat-sahabat sekalian, kita kena tanya diri sendiri, sampai bila kita ingin biarkan ahli politik main sentimen macam ini tanpa ada sebarang akibat? Adakah kita akan terus jadi penonton atau sudah tiba masanya untuk kita bersuara dan bertindak? Zaharudin mungkin kata ini semua adalah satira, tetapi bagi ramai rakyat Malaysia, ini adalah penghinaan terhadap keharmonian negara dan pengkhianatan terhadap semangat perpaduan. Jadi kamu semua rasa macam mana? Wajarkah Zaharudin memohon maaf secara terbuka? Patutkah tindakan undang-undang dikenakan? Ataupun kita biarkan saja perkara ini berlalu seperti biasa? Coba komen di bawah dan jangan lupa untuk kongsikan video ini supaya lebih ramai rakyat Malaysia sadar akan permainan-permainan halus yang boleh merosakkan masa depan negara kita. Oleh itu jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY untuk lebih banyak pendedahan berani dan analisis tajam macam ini. Sampai kita jumpa lagi. Ingat kawan-kawan, negara ini milik kita semua. Jangan biarkan ia dipijak oleh politikus yang sanggup gadaikan keharmonian demi undi. Salam sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan semua. Sekian sahaja, terima kasih.